Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kita sambung pengajian kita lagi. Kitab Munyatul Musalli pada muka surat 15. Kalau yang Rumi tu 42. Tak tahulah yang sana berapa? 40 berapa? 42 betul? Kan? Ada yang lain sikit 40 berapa? Tak ada lain. Sama 42 semua. Dia ada colour warna biru tu, dia lain sikit kan. Ini hijau 60. Oh, ya betul 60. Oh, yang biru tu 60. Jauh lagi tu. Yang dekat zikir tu kan. Yang kali terakhir kita bahas, kalau lupalah kita ingatkan balik. Kali terakhir kita bahas berkaitan dengan kali terakhir berkaitan dengan Oh dah habis kita. Yang kali terakhir kita bincang berkaitan dengan kesempurnaan sujud, kesempurnaan duduk dalam 3 perkara. Duduk dengan tapak kaki sebagainya. Lepas tu duduk dengan ta'zim, dengan membesarkan Allah, dan selawat atas Nabi dengan sempurna selawat. Lepas tu doa tu yang lepas tu, pelajaran lepas tu, engkau doakan bagi dirimu dan bagi segala mukminin. Doakan. Kemudian salam. Adapun kesempurnaan salam, dia tak ada 3. Ada special sikit salam ni. Salam dia tak ada 3. Yang lain 3. Salam satu je, iaitu bahawa engkau salamkan dengan sempurna, bahawa ada ia serta niat yang sebenar, dan salam engkau akan orang yang ada di kanan kau. Ingat cerita kan, kita akan bagi salam belah kanan, kita assalamualaikum belah kanan. Niat kita untuk, kalau imam, niat untuk makmum kat belakang. Kalau makmum, niat untuk jawab salam imam. Lepas tu kita bahas jugalah siapa lagi kalau tak ada orang kat sebelah. Malaikat, jin mukmin, jin Islam lah, dan ataupun manusia lah. Kiri pun sama. Habis boleh ke jawab salam dengan salam? Boleh ke jawab assalamualaikum dengan assalamualaikum? Lama dah kita bincang. Lama masa muka surat berapa lah. Iaitu bagi assalamualaikum boleh jawab waalaikumsalam, itu yang terbaik. Tapi bagi waalaikumsalam boleh jawab dengan assalamualaikum. Bagi assalamualaikum boleh jawab dengan assalamualaikum. Bagi waalaikumsalam boleh jawab dengan waalaikumsalam. Semua boleh. Tapi yang terbaik yang kita duk buat tu lah. Bagi assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Lepas tu ikhlas. Kita baca ikhlas pun tak habis sebenarnya ikhlas tu. Tapi cukup lah untuk kita faham. Iaitu ikhlas terbagi kepada 3 perkara. Pertama, sembahyang tu tuntut dengan sembahyang itu keredaan Allah. Jangan engkau tuntut redha manusia. Tujuan sembahyang tu untuk redha Allah.
Jangan tuntut redha manusia. Lepas tu engkau lihat taufik tu daripada Allah. Maksudnya apa yang kita buat tu memang Allah yang bagi. Kalau Allah tak tolong kita tak boleh nak buat ibadah-ibadah. Maksiat-maksiat kita tak boleh nak tolak. Dan kau pelihara, bahawa engkau peliharakan dia hingga hilang dirimu dengan dia. Yang terakhir yang saya tak sempat nak cakap sebab panjang sangat pada hari itu kan. Yang ketiga, engkau memeliharakan dia ikhlas hingga hilang dirimu dengan dia. Hilang diri. Apabila ikhlas betul-betul hilang diri. Kita tengok yang pertama tu, dia tulis tu, ikhlas engkau tuntut sembahyang itu dengan redha Allah. Jangan engkau tuntut redha manusia. Lepas tu engkau lihat yang kau boleh buat tu adalah taufik daripada Allah, iaitu jalan daripada Allah. Jalan yang Allah bagi, kekuatan yang Allah bagi. Saya guna istilah petrol yang Allah bagi. Kan? Lepas dah macam tu, yang ketiga, maka hilang diri. Hilang diri. Saya ingat kata Tok Guru, dia kata jalan kita nak ikhlas ni ada 3 perkara, 3 peringkat. Jalan nak ikhlas, jalan untuk kita jadi ikhlas tu ada 3 peringkat. Macam ni lah 3 peringkat. Tapi peringkat ni dia tulis macam ni. Engkau tuntut dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah. Jangan engkau tuntut redha manusia. Engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Yang ketiga, engkau memeliharakan ikhlas hingga hilang dirimu dengan dia. Tapi ayat Tok Guru dia pendek. Saya mengaji di Kedah. Di Kedah Tok Guru sebut dalam kita ikhlas pada Allah, dia melalui 3 peringkat ataupun 3 perkara. Yang pertama dia kata dirimu tanggal, manusia tinggal, yang tinggal hanya tunggal. Sama tak? Sama kan? Dia pendek. Kita kata apa benda ni? Dirimu tanggal, manusia tinggal, yang tinggal hanya tunggal. Dirimu tanggal. Macam mana? Tanggalkan segala keakuan diri. Tanggalkan segala aku buat ni. Tanggalkan kebergantungan pada diri kita sendiri. Itu yang nombor 2 tu. Ya. Bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Allah yang bagi kekuatan. Taufik jalan itu Allah yang bagi. Kita nampak kita ada hidayah, yang benar itu benar. Kita boleh nampak, belum tentu kita boleh buat kalau tak ada kekuatan. Kekuatan tu Allah bagi tu. Nampak saja tak guna. Abu Talib nampak dah kebenaran, tak guna. Tak guna. Kenapa? Tak guna sebab tak ada jalan untuk pergi. Jadi jalan tu Allah bagi, kekuatan lah. Semalam itu saya sebab apa? Petrol kan. Tak ada petrol, kereta tak guna. Mahal macam mana kereta pun, tak ada petrol tak guna. Kereta tu seolah kita nampak benda tu baik. Tapi nak jalan kan, dia kena ada petrol, kekuatan. Macam tu juga nampak perkara tu ibadah tu baik. Tapi nak buat tu tak boleh. Tak boleh kita nak buat. Maka kita tak boleh bergantung pada diri kita sendiri, kena bergantung pada Allah. Sebab tu kata dirimu tanggal. Tanggalkan segala keakuan. Aku tanggalkan. Tanggalkan kepada kebergantungan pada diri sendiri. Semua Allah bagi. Allah bagi kekuatan. Serahkan nasib diri sepenuhnya pada Allah. Kenali hakikat diri sendiri yang sebenar, iaitu sebenarnya tak ada apa-apa pun kelebihan kita ni. Sebab tu kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri baru dia kenal Tuhan. Kenal Tuhan maka binasa diri. Siapa kenal diri baru kenal. Bila dia kenal diri dia siapa, baru dia kenal Tuhan siapa. Dia kenal diri dia siapa, baru dia akan kenal Tuhan dia siapa. Jadi nak kenal diri tu kena tanggal semua aku tu tanggal. Semua Allah. Jadi dirimu tanggal. Dirimu tanggalkan segala-galanya. Manusia lain tinggal. Itu nombor 1. Dia terbalik sikit nombor 1, iaitu bahawa engkau tuntut dengan sembahyang dengan redha Allah, dan jangan engkau tuntut akan redha manusia. Tinggalkan. Redha manusia tu tinggalkan. Manusia tinggal. Dia macam tu. Dia bukan manusia tinggal, bukan. Manusia tinggal. Dirimu tanggal. Dia bukan dirimu tanggal, manusia tinggal. Bukan. Tak jadi gitu. Dia ada punya tone tu. Tak payah tu. Guru tahulah. Dia kena ambil dengan tone-tone dia sendiri. Kalau tidak, tak jadi. Dirimu tanggal. Tanggalkan segala dirimu. Habis manusia tinggal. Tinggalkan manusia. Tinggalkan buat sesuatu kerana pandangan manusia, kerana iktiraf manusia. Itu yang nombor 1 tu. Itu yang nombor 1, iaitu engkau tuntut dengan sembahyang redha Allah semata-mata. Jangan engkau tuntut redha manusia. Manusia tinggal. Tinggalkan juga duduk bersama orang-orang yang akan memusnahkan iman dan akhlak kita. Tinggalkan juga. Kita duduk dengan dia, musnah iman kita, musnah akhlak kita. Mungkin dia tak berakhlak lah.
sepatutnya kita kena tarik dia kepada kita. Tak, kita pula ikut dengan dia. Kalau macam ni, kalau kita pula, dia lebih kuat, magnet dia lebih kuat. Elok-elok kita datang masjid, bila kawan dengan dia tak datang masjid, maknanya magnet dia lagi kuat. Yang ni tinggal. Manusia tinggal. Dengan maksud dua, iaitu pertama, tinggalkan segala perbuatan yang kita nak buat untuk iktiraf ataupun pandangan manusia. Kita nak semata-mata redha Allah. Dan tinggalkan juga duduk dengan orang yang akan memusnahkan iman kita dan memusnahkan akhlak kita. Kita berkawan dengan dia, dah jadi macam tak berakhlak lah pula. Sebelum ni okey aje. Maka tinggal orang macam ni. Sepatut kita yang akan tarik dia. Tapi nak macam mana, magnet dia lagi kuat, dia tarik kita. Dah tahu, dah sedar macam tu, tinggal. Dirimu tanggal. Okey, manusia tinggal. Habis yang tinggal apa? Dirinya dah kena tanggal. Manusia dah kena tinggal. Tinggalkan semua manusia. Dirimu tanggalkan semua diri. Habis yang tinggal? Yang tinggal hanya tunggal. Yang Maha Esa lah tunggal tu, Allah. Yang tinggal hanya tunggal. Setelah menanggalkan segala keakuan diri, tinggalkan segala pandangan manusia, iktiraf manusia, maka yang tinggal hanya Allah. Pandangan kita waktu tu hanyalah semua Allah, 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 Allah. Itu ayat apa? Ayat yang cantik yang saya ingat lagi guru sebut. Dirimu tanggal, manusia tinggal, yang tinggal hanya tunggal. Itulah dia yang terakhir. Dan sayugia ni bahasa ni hendaklah boleh. Dan sayugia bagi orang yang sembahyang, hendaklah orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak perbuat. Kena tahu apa yang dia nak buat. Dan perbuat itu dengan kadarnya. Dia kena tahu apa dia nak buat dengan kadarnya, supaya syukur ia akan Allah Subhanahu Wa Taala atas barang yang diberi taufik. Atas barang yang diberi taufik. Dia macam ni. Bagi orang yang sembahyang tu, dia hendaklah mengetahui akan yang ia hendak perbuat. Dia kena tahu apa yang dia nak buat. Nak sembahyang, dia kena tahu apa yang dia nak buat. Dan kadarnya. Kadarnya ni maksud hendaklah dia tahu secara detail perbuatan solat yang dia nak buat tu. Berdirinya, rukuknya dia kena tahu tu satu. Kadar-kadarnya. Nak berdiri berapa lama, nak rukuk berapa lama, nak sujud berapa lama. Dapat gambaran lah. Kita dapat gambaran. Bukannya kena kira satu-satu. Cuma kita dah dapat gambaran. Kita sujud, adalah 4 saat, 5 saat. Kita tahulah. Tapi kita tahu satu-satu kadar tu. Kadar secara detail, secara terperinci apa yang kita nak buat. Okay. Dan zikir apa yang nak kita ucapkan. Kena tahu secara detail. Dan kita memang tahu pun, kita sembahyang duk macam tu juga. Kan? Kita sembahyang sama je. Jadi kita kena tahu secara detail, aku nak berdiri, nak baca Fatihah, lepas tu nak baca surah. Surah pula aku nak baca apa? Dia dah belagak lah. Ayat yang biasa aku baca, berapa ayat? Surah. 4-5 ayat. Macam tu lah. 3 ayat paling kurang. Macam tu lah. Kalau dia baca panjang, 10 ayat. Kemudian aku nak rukuk. Rukuk tu macam ni. Aku rukuk biasa berapa? 3 saat aja. Paling-paling lama 5 saat. Macam tu lah. Yang tidak lepas tu. Lepas tu aku nak sujud. Sujud aku nak baca apa. Ataupun aku tak nak baca apa-apa. Detail lah. Secara detail. Kemudian aku duduk. Aku nak baca apa. Sujud aku nak baca apa. Masuk rakaat yang seterusnya aku nak baca apa. Dia secara detail. Tahu satu. Itu masuk kadar. Kadar yang dia nak buat. Dan kadar yang dan juga masuk kadar tu adalah kelebihan ataupun ganjaran yang Allah akan balas. Kena tahu juga. Itu buat semangat tu. Kita makam orang awam, makam pedagang. Makam kita dengan Allah, dengan Tuhan kita cuma berdagang. Bukannya kita hamba dengan Tuhan kita. Bukan makam hamba, kita makam pedagang kan. Makam pedagang macam mana? Kita dengan Allah ni macam pedagang. Buat macam ni nak sini, buat macam ni nak sini, buat macam ni nak sini kan. Itulah makam kita. Jadi kita kena tahulah kelebihan dan ganjaran yang Allah akan balas, yang Allah janjikan. Tahu sekali yang Allah akan janjikan. Maka dengan kita tahu secara detail perbuatan kita, dengan kita tahu zikir-zikir yang hendak kita ucapkan secara detail sebelum sembahyang tu, dan kita tahu kelebihan ataupun ganjaran yang Allah akan balas, maka datang syukur. Tu supaya syukur. Datang syukur. Waktu tu syukur lah. Aku tahu aku akan buat ni. Aku tahu ganjarannya Allah bagi besarnya. Tak datang syukur ke? Datanglah syukur waktu tu. Maka datang syukur waktu tu.
Bila datang syukur waktu tu pada Allah atas barang yang diberi taufik. Atas apabila bersyukur tu kenapa? Kerana Allah bagi taufik, Allah bagi kekuatan aku buat. Yang kita bahas sebelum ni itulah la haula wala quwata illa billah. Allah, dahlah aku nak buat yang ini ganjarannya sangat besar dan aku nak buat tu tak mampu. Allah yang bagi taufik, Allah yang bagi kekuatan. Okey, bila macam tu datanglah syukur tu kat situ. Datang syukur kerana diberi kekuatan untuk buat, untuk amal. Kalau tidak, kita rasa amalan kita ni untuk kita sendiri, maka kita tak tinggalkan tadi tu lah. Diri kita tak tanggal lagi. Aku semayang, aku semua aku. Kalaulah kita tak terasa apa yang kita nak buat secara detail, kita tak terasa kelebihan yang Allah nak bagi, dan kita tak terasa kekuatan yang kita buat tu Allah juga bagi, maka kita masih lagi dirimu tanggal. Tak tanggal lah. Manusia tinggal, silap-silap kita buat kerana manusia. Yang tinggal hanya kita. Kita lah. Hanya kita. Jadi cantik ayat tu. Kalau boleh hafal lah. Bukan susah pun, bukan bahasa Arab pun. Dirimu tanggal, manusia tinggal, yang tinggal hanya tunggal. Simple je. Apalah. Betul sebut lah kedai kopi, nampak gempak sikit. Jangan cakap gitu lah. Ada orang bercakap macam tu, cakap benda-benda macam tu kat kedai kopi. Kita dengar, ya Allah, macam tak tempat lain nak bercakap. Maka apabila berdiri hamba kepada semayang, bila orang tu nak semayang, maka berkata ia Allahu Akbar, nak semayang tu, maka hendaklah ia muqaranah niatnya yang muktabar pada syarak yang kita dah bahas sebelum ni, iaitu muqaranah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Maksud niat tu adalah ketika nak semayang tu, kita takbiratul ihram tu, waktu tu adalah rukun yang pertama untuk masuk semayang. Waktu tu lah ada niat. Niat pula mesti muqaranah. Tu dia muqaranah. Hendaklah di muqaranah, ia muqaranah kan. Muqaranah tu dia sekali kan. Qasad, ta'arrud dan ta'yin pada takbiratul ihram yang kita pun dah bahas sebelum ni panjang lebar. Dalam sembahyang fardu, qasad, ta'arrud dan ta'yin. Kalau dalam sembahyang Jumaat, tambah lagi satu, ta'yin li nafsih, sama ataupun bahasa lain imam atau makmum. Kalau sembahyang qasar, kena tambah lagi dekat takbiratul ihram, qasar. Okey. Jadi pertama, ketika Allahu Akbar tu kena muqaranah niat. Saja aku semayang tu, aku semayang fardu maghrib, aku semayang fardu maghrib tu kena muqaranah waktu takbiratul ihram. Okey? Serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya. Lepas dia takbir macam tu, dia kena tahu lah, dia kena rasalah kebesaran Tuhannya. Sebab Allahu Akbar tu Allah Maha Besar. Jangan sebut Allahu Akbar saja. Yang ia berdiri khidmat kepadanya. Yang kita ni hamba nak khidmat kepada Tuan kita, maka hendaklah kita merasai kebesaran Tuan kita, barulah kita boleh khidmat sungguh-sungguh dengan dia. Kalau kita tak rasa dia besar, itu yang kita tak berapa nak khidmat dengan dia. Alah, kalau kita dalam jabatan, dalam pejabat pun sama juga. Kalau bos kecil tu tak berapa nak ikut sangat. Bos kecil sikit lah. Dia senior sama senior, cuma dia pandai bodek, dia naik dulu. Macam tu je. Dia lebih sikit. Kita pun senior, dia pun senior. Bila dia suruh, kita pun nak okey. Suruh buat, kita okey. Tak, kita buat sebab dia bos. Cuma nak buat tu lebih kurang aja. Buat tu tak buat, mungkin lambat sikit. Cuba bos besar, kita rasa kebesaran bos besar tu. Pengarah besar lah yang bos besar. Bila kita rasa dia besar, oh dia suruh, kita dah buat, kita buat terus. Bukan kita buat lembek macam nak tak nak. Tidak. Sebab kita tahu kebesaran dia tu. Sebab tu hendaklah merasa kebesaran Tuan, barulah kita boleh khidmat kepada Tuan kita. Jadi kalau kita tak terasa kebesaran Tuan kita, itu yang kita semayang. Allah, semayang je. Macam tak ada, macam tak ada apa semayang. Macam kena buat macam tu aja. Sebab kita tak rasa kebesaran Tuhan. Macam mana nak rasa kebesaran Tuhan? Kena ngaji tauhid. Waktu tu makin rasalah kebesaran Tuhan tu. Besar tu besar dari segi pangkat lah. Besarnya Tuhan kita tu, kebesaran pangkat Tuhan kita tu besar sungguh sampai kita respect sungguh. Kita respect sungguh. Jadi itu kena ngaji tauhid bab tu. Maka maknanya Allahu Akbar tu maksud dia apa? Terlebih azam.
makna Allah Maha Besar tu terlebih a'zam. A'zam tu besar juga. Besar juga. Sebab saya sebut bahasa Melayu terlalu miskin untuk menafsirkan bahasa Quran. Bahasa Melayu sangat miskin. Bahasa kita sangat muda. Kita punya tamadun, ketika kita termasuk keturunan-keturunan kita masih lagi tak reti apa, bangsa lain dah tamadun dah bertamadun dah. Waktu kita duduk dalam hutan lagi kot, duduk sembah semangat lagi ni. Kita ni Nusantara memang macam tu. Tok-tok nenek berapa ratus tahun dulu lah, sembah semangat, sembah roh, puja roh kan. Sampai sekarang kan ada kan, kalau kita tengok setengah-setengah tempat masih lagi ada puja roh lah, puja apa, ayat ni sampai sekarang orang pakai apa cucu nak lalu apa minta lalu apa, saya tak erti sangat tapi saya biasa dengar tumpang lalu tok nenek kan, cucu tumpang lalu kan, macam tu lah. Macam mana boleh ada ayat-ayat macam tu? Tu dulu kan tu, dulu ada sampai sekarang. Dan sebenarnya dulu memang macam tu. Kemudian datang Hindu, pakak-pakak masuk Hindu. Pakak-pakak masuk Hindu. Ada yang tak masuk Hindu pun masih kekal dengan adat-adat Hindu ada. Sampai sekarang kalau kita tengok bangsa Melayu ada adat-adat Hindu. Cuma adatnya taklah, ada adat yang sampai kepada dosa lah, mensyirikkan Allah. Tapi dah lama dah buang, beratus tahun, mungkin 100 tahun dah buang. Ada adat yang tak berlawanan lah. Tak berlawanan tapi nampak kehinduan dia. Nampak Hindu. Kita boleh cek satu-satu. Nampak dia punya Hindu. Jadi A'zam tu makna Allahu Akbar tu terlebih besar dari segi pangkat dan kebesaran dan ajal tu mulia. Ya betul, dalam Quran ada mulia. Ajal tu mulia. Jadi maknanya bahasa Melayu kita ni tak boleh nak sebut a'zam tu besar, Allahu Akbar tu pun besar. Sedangkan dia sedikit perbezaan lah. Tapi tak apalah, kita gunalah perkataan besar juga. Jadi mentakzimkan Allah, membesarkan Allah. Ta'zim tu membesarkan Allah. Betul lah, dia jadi perkataan yang sama. Bangsa kita terlalu muda dan bahasa kita terlalu miskin untuk menterjemahkan satu-satu perkataan. Jadi kita guna je lah perkataan tu juga. Jadi dan maka maknanya Allahu Akbar itu terlebih a'zam, terlebih besar. Dan ajal mulia. Dari segi pangkat lah. Pangkat mulianya Allah sangat tinggi. Pangkat besarnya pangkat Allah pun sangat tinggi. Sangat tinggi. Okey, dan sangat mulia. Maka hendaklah benar hatinya. Dia membenarkan lepas pada itu Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, benarkan ke hati. Itu yang susah. Benarkan ke hati. Bila kata Allahu Akbar, bukan sekadar kata Allah Maha Besar terjemahan. Tak boleh faham terjemahan. Kena rasa Allah tu besar. Besar macam mana? Maksudnya apa-apa Allah. Apa-apa Allah tu besar lah tu. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Ada orang cakap tu, saya pernah dengar. Engkau ni sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Macam tu. Dia marah. Tak puas hati. Dia nak cakap macam ni, tak berani. Ingat Allah bagi kau makan. Dia kan macam tu. Tapi kita kata memanglah dia betul tak berani cakap. Sebab kan biasa cakap dosa pahala dosa kan. Sikit dosa pahala dia boleh bagi makan. Ada orang cakap gitu. Ada. Sebab dia tak boleh dengar. Maksud membenarkan hati ni apa-apa Allah. Makan sedapnya Allah. Dapat apa-apa Allah. Tak kisahlah Allah tu kita terjemahkan dengan alhamdulillah, Allahu Akbar, tak kisahlah. Subhanallah, terasa kebesaran, tak kisah. Yang penting apa-apa Allah. Macam tu je. Apa-apa pun. Nak pakai baju Allah apa? Allah bagi baju lah. Semua nampak tu dulu. Semua nampak tu. Macam orang mati bini. Orang mati bini, dia memang bini dia buat semua untuk dia. Maksudnya gosok baju, basuh. Dia memang tak buat apa-apa. Dia cari duit. Semua isteri dia uruskan. Tiba-tiba isteri mati. Mana dia kata uruskan kan? Pegang baju nampak apa? Nampak bini kan? Alah, hai bini. Padahal sedih, haja meleleh, hai Leo, buka air mata. Nasib bila nak nampak bini baru. Tak boleh hidup. Sebab semua bini buat, tak boleh. Pegang nampak bini, pegang. Makan nampak bini. Iyalah. Sebab isteri dia yang buat setiap kali makan. Dia dah
Apa sahaja semua nampak. Kena pindah rumah lain, masuk kahwin lain lah. Baru tak nampak, hilang dah bini tau. Kahwin lain. Macam tu lah orang jantan. Nak cari macam saya seorang ni payah lah. Orang lain jantan lain semua macam tu, saya seorang tak macam tu. Tak ada. Allah. Jadi dia akan nampak macam tu sebab memang tu anak meninggal, anak tu sayang sangat. Kan dia tengok baru nampak masuk nampak macam tu lah. Macam tu lah. Apabila dia membenarkan dengan hatinya, maka waktu tu dia nampak semua Allah. Semua Allah. Dia mungkin tak sebut, dia nampak. Kalau kadang-kadang dia sebut sekali, kadang-kadang dia tak sebut. Tak penting. Yang penting sudah teringat Allah. Yang saya biasa sebut, yang disebutkan ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati dia melainkan Allah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi. Ma nafi. Tak ada. Fi dalam qalbi hati ghairu melainkan Allah. Tak ada hati melainkan Allah. Itulah. Tengok nampak Allah. Cuma pastikan kembali ke alam nyata lah. Kembali ke alam syahadah lah. Takut-takut boleh masuk alam tu, alam fana. Zuk alam fana, semua nampak Allah tapi duduk atas langit je, tak boleh kembali ke alam syahadah. Bahaya juga. Yang kata dalam poket aku ada Allah, dalam baju ada Allah, itulah tak boleh kembali dah. Tak boleh kembali, dia terlalu dah pergi. Kembali balik. Sebab kita hidup di atas dunia alam syahadah. Alam ni ada. Jadi kita hidup dua. Jangan dah pergi ke alam tu tak boleh balik. Dan pula firman Allah, telah mengetahui hamba-Ku bahawa aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu, dan senya ia telah berhadap atasku. Apabila Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil, waktu tu macam Allah jawab lah. Allah firman tu Allah jawab. Maknanya seolah-olah Allah jawab macam mana? Hamba aku telah kata aku terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu. Pangkat jugalah, bukan besar fizikal, besar pangkat lah juga. Maksudnya apa saja ni, bila Allahu Akbar, hamba aku kata aku paling besar, yang lain semua kecil. Dan senya ia telah berhadap atasku. Oleh sebab aku je, dia kata, maka dia berhadap pada aku. Dia pergi datang melutut. Pergi jumpalah, berhadap atasku. Okey. Jadi maka Allah kata seorang hamba tu, dia hendaklah membesarkan Tuhannya yang bukan sekadar besar saja tak memadai. Membesarkan Tuhannya yang mana dengan dibesarkan Tuhannya, automatik yang lain jadi kecil. Itu penting. Setakat membesarkan tak sempurna lagi. Dia cuma membesarkan, Allah Maha Besar, Allah, ya Allah hebat gini. Tapi yang lain dia tak kecilkan. Sepatutnya bila Allah Maha Besar, yang lain jadi kecil. Yang lain jadi kecil tu baru tak apalah. Sekali tak apalah. Kerana apa? Alah, kecil aja. Sebab Allah Maha Besar. Kalau jadi apa-apa, alah rugi sikit aja. Sebab Allah Maha Besar, yang lain kecil. Tapi kalau Allah Maha Besar juga, bukan main, tapi yang dunia pun besar juga, tak sempurna lagi tu. Dia hanya membesarkan Allah. Dia membesarkan Allah semata-mata. Dia tidak mengecilkan yang lain. Membesarkan Allah dan mengecilkan yang lain, baru sempurna. Kalau yang membesarkan Allah sahaja, tak sempurna lah nanti. Okey. Maka apabila mengangkat dua tangannya kepada dua telinganya, macam inilah maksudnya, mengisyarat ia melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud. Ma'bud ni yang disembah. Tiap-tiap ma'bud ni tiap-tiap yang disembah. Dia melepaskan daripada tiap-tiap yang disembah, yang lain daripada Allah. Istilah yang dipanggil pada dalam ilmu tauhid dipanggil ma siwallah. Dia tolak selain daripada Allah. Tolak. Sebab tu dia angkat. Angkat ni macam tolak. Ada dua pendapat maksud angkat, hikmah angkat tangan ketika takbir. Yang pertama tolak, ma siwallah. Tolak selain daripada Allah. Tolak tak nak selain pada Allah. Habis kat mulut Allahu Akbar, selain daripada Allah tolak. Itu maksud angkat. Yang kedua maksud surrender. Angkat tangan tu, surrender atau menyerah kalah, simbolik menyerah diri pada Allah. Kan tadi sebut menyerah diri, Allah Maha Besar kan, itu kan. Malah dalam peperangan pun, antara perbuatan yang bila orang buat tak boleh bunuh dia, iaitu angkat tangan macam ni dengan angkat bendera putih kan. Dia ada banyak, ada berapa belah, 20 berapa tah, 25, 26, 27 undang-undang peperangan. Bila macam ni dia tak boleh, bila macam ni tak boleh kan. Tak boleh bunuh budak-budak kan, tak boleh rosakkan rumah ibadah.
Sama ada rumah ibadah Islam atau ibadah kapi-kapi pun sama, janji rumah ibadah. Lah pakat-pakat lari masuk yang tu tak boleh musnahkan, tak boleh bom. Tak boleh bom, tak boleh buat apa-apa. Biarkan dah dia masuk dalam tu. Bila orang angkat bendera putih, kena, tak boleh lah, kena stop lah maksudnya. Dia dah menyerahkan lah, orang angkat tangan. Antaranya lah. Kalau Islam lah, orang mengucap 2 kalimah syahadah, stop, tak boleh buat dah. Baru nak bunuh kan, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, stop, tak boleh dah. Sebab sahabat pernah buat, dia bunuh juga. Dia bunuh juga. Dapat tahu Nabi marah. Nabi kata, kenapa kau bunuh sedangkan dia mengucap? Sahabat kata, Allah nak kena bunuh baru mengucap. Itu dalam hati dia tu, nak selamatkan diri aja. Nabi kata, sejak bila kau korek hati dia? Maknanya yang zahir cukup. Yang zahirnya apa? Zahir dia mengucap. Itu yang kita bawa hukum tu dekat mu'allaf yang masukkan dia nak kahwin. Dia nak kahwin masuk. Oh, kenapa? Oh, dia tu nak kahwin, dia bukan nak Islam. Tak boleh. Kau tak payah belah hati dia. Dia nak kahwin, dia nak apa, dia punya pasal. Tapi dia mengucap, terima syahadah dia. Sebab ada orang kata, tengok lah tu, pakai seluar pendek juga, nampak dia minum arak juga, kata orang kafir kan. Tak berhenti pun makan kat kedai-kedai kat orang kafir walaupun dia dah Islam. Tu lah, nak kahwin, nak dia masuk Islam kerana semata-mata nak kahwin aja. Tak boleh kata gitu. Memang betul pun dia gitu, tapi tak boleh kata gitu. Sebab iman dia mana kita tahu dalam hati dia. Jadi antaranya surrender, menyerahkanlah, angkat tangan tu, surrender. Tu. Jadi maksudnya melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud tu yang disembah. Melepaskan tiap-tiap yang disembah. Bahasa yang mudahnya melepaskan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Itulah lagi mudah. Tuhan apa ni? Tuhan Melayu. Bukan Tuhan yang sebenar, bukan Tuhan yang sebenar-benar. Tuhan Melayu ni apa? Tuhan istilah bahasa Melayu. Iaitu kita panggil Tuhan Tuhan Hindu, Tuhan Sing, Tuhan Kristian, Tuhan Yahudi, Tuhan kan? Tuhan tu. Tuhan tu. Iaitu Tuhan yang kita kata yang orang mendakwa Tuhan. Semua kita lepaskan diri. Aku berlepas diri. Aku aku berlepas diri dengan Tuhan tadi. Selain daripada Allah. Dan sebenarnya yang kita nak tolak bukan Tuhan tu. Sebab tu kita kena mengaji tauhid bab ni. Yang kita nak tolak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada ilah melainkan Allah, la ilaha illallah. Bukannya kita nak tolak Tuhan-Tuhan yang tadi tu, Tuhan Siva, Tuhan Morgan, Tuhan Tuhan-Tuhan orang kafir tu lah. Bukan kita nak tolak dia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, maka aku tolak Tuhan-Tuhan orang kafir semua tolak. Yang aku terima Tuhan Allah aja. Bukan. Kita bukan nak tolak yang itu. Kita nak tolak ilah yang ilah. Kita nak tolak ilah. Ma'budun bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah. Yang kita nak tolak tu. Jadi yang kita nak tolak, yang kata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, yang kita nak tolak tu adalah Tuhan yang macam Allah. Kita nak tolak itu. Tapi illallah, melainkan Allah. Allah je aku terima. Tapi Tuhan yang macam Allah, aku nak tolak. Habis tu, Tuhan orang kafir tu, Tuhan Siva tu, Tuhan tu tak payah tolak. Kenapa tak payah tolak? Sebab dia rebah sendiri. Sebab dia bukan Tuhan. Buat apa nak tolak? Kita bukan tolak tu. Kita bukan tolak Jesus Kristus. Bukan. Kita bukan tolak Tuhan matahari, Tuhan Majusi tu, Tuhan api. Bukan kita nak tolak semua berhala yang ada. Bukan. Buat apa nak tolak? La ilaha, tidak ada Tuhan kan? Tidak ada tu tolak lah kan? Tak, kita bukan nak tolak diorang. Sebab diorang tak perlu tolak, sebab dia bukan Tuhan. Yang kita nak tolak ni ilah, iaitu ma'budun bihaqqin, yang berhak disembah dengan sebenar-benar, Tuhan yang ada sifat-sifat kesempurnaan. Batu tu mana sifat kesempurnaan pun? Manusia mana ada sifat kesempurnaan pun? Kita nak tolak Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan macam Allah. Soalannya, ada tak? Ada ke Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan macam Allah? Mana ada? Jadi sebenarnya yang kita nak tolak tu tak ada. La ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Yang kita nak tolak Tuhan yang macam Allah tu, aku nak tolak. Tapi mana ada Tuhan yang macam Allah? Mana ada? Allah aja satu-satunya, tunggal. Jadi tujuan apa kita nak menolak walaupun ianya tak ada? Taukid dia panggil, tekan, takkid, sungguh. Aku nak tolak, tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan macam mana? Tuhan macam Allah tak ada.
Tapi kita salah faham. Kita kata kita tolak berhala-berhala tu. Buat apa nak tolak dia? Tak payah tolak. Dia tu bukan Tuhan. Dia tu tak perlu ditolak. Dia tu makhluk. Yang kita nak tolak ni Tuhan yang sama macam Allah. Tak ada. Memang tak ada pun. Jadi kita tolak sebenarnya perkara yang tak ada. Kita tolak ni perkara yang tak ada sebenarnya. Sebagai nak kuatkan Allah sebenar-benarnya. Sampai tak ada pun aku tolak. Tak ada buat apa tolak? Dia macam-macam tu lah. Dia panggil tahsilul hasil. Tolak yang tak ada. Sama kita belajar. Allah maha mendengar. Mustahil tuli, mustahil pekat kan? Buat apa belajar mustahil Allah pekat? Tak payah dah, memang Allah maha mendengar. Mestilah tak pekat. Tapi kena belajar juga. Pada belajar yang tak ada. Buat apa belajar yang tak ada? Untuk apa? Allah maha mendengar betul. Tapi pekat belajar juga. Iaitu mustahil Allah pekat. Maknanya double, dua kali. Yang tak ada pada Allah pun belajar juga. Nak bagi tahu fahamnya Allah tu. Allah itu wujud, Allah itu ada. Mustahil adam, mustahil tak ada. Buat apa belajar yang tak ada? Allah dah ada, memang ada lah. Kenapa nak belajar mustahil tak ada? Nak bagi tahu double aku kenal Allah. Iaitu Allah ada pun aku kenal wujud, dan mustahil Allah tak wujud, mustahil Allah tak ada pun aku belajar juga. Nak bagi tahu Allah tu sungguh ada, double, dua kali ganda. Samalah. Tolak Tuhan la ilaha. Tolak sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan, tolak. Yang kecuali Allah, yang selain pada Allah. Sebab aku nak terima Allah je, yang lain semua aku nak tolak. Tapi tak ada. Kita salah faham, kita pergi tolak Tuhan-Tuhan tu. Tu bukan Tuhan. Tu bukan Tuhan. Itu yang maksud ni. Yang dimaksud di sini, mengisyaratkan ia melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud. Tiap-tiap ma'bud tu ma'budun bihaqqin. Yang disembah dengan sebenar-benar. Yang lain daripada Allah. Semua tolak. Kemudian apabila membaca subhanakallahumma, yakni maha suci Allah daripada tiap-tiap kejahatan dan kekurangan, bahawasanya ia mempunyai segala puji. Ini biasalah subhanakallahumma, maha suci Allah daripada tiap-tiap kejahatan. Bahasa lain, Allah tak akan buat kejahatan. Allah tak akan buat dan Allah tak akan buat kekurangan. Bukan, Allah tak akan ada kekurangan. Yang mana semua puji bagi Allah. Yang ini kejahatan yang Allah tak buat. Sedangkan kalau kita mengaji, kita belajar qudrah dan iradah Allah, sifat qudrah, mengaji tauhid, sifat qudrah dan iradah Allah, dia terkait dengan rukun iman yang keenam, iaitu qada dan qadar. Kalau setengah kita kata percaya kepada untung baik dan untung buruk kan? Untung baik dan untung jahat. Tapi jahat tetap dia cakap untung. Dalam antaranya kitab apa tu yang warna merah tu? Hidayatus Sibyan. Dia punya terjemahan macam tu lah. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Maksudnya percaya kepada untung baik dan untung jahat. Untung baik dan untung jahat. Apa pula jahat dan untung? Kat situ kita ada perbahasan, iaitu apa yang berlaku di dalam dunia ni, sama ada baik atau jahat pada pandangan kita, semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Sedikit pun tak terlepas. Ini memang kena ngaji tauhid sungguh. Kerana ramai yang tergelencos dekat rukun iman yang keenam. Tergelencos rukun iman keenam. Dia kata takkan Allah tak bagi berzina. Takkan Allah takdirkan zina. Sebab qada dan qadar ni takdir. Qada dan qadar bahasa Melayu kita takdir. Jadi kita kena percaya qada dan qadar semua daripada Allah. Tukar balik. Kita kena percaya takdir semua daripada Allah. Bila takdir ada dua. Satu, takdir baik, pada pandangan kita benda tu baik, kaya, seronok tu baik, dan takdir yang buruk, iaitu berzina, mencuri, merompak, membunuh. Pada pandangan kita ianya jahat, ianya buruk, dan Allah tak bagi buat pun. Dilarang, Nabi pun larang. Tapi siapa yang mentakdirkan pembunuhan itu berlaku? Dia ni pergi bunuh orang. Siapa takdirkan? Allah takdirkan. Ke bukan Allah takdirkan? Kalau bukan Allah takdirkan, makna ada kuasa lain yang kuat lah. Maknanya ada makhluk yang terlepas daripada Allah, sebab Allah tak buat. Mana boleh macam tu? Itu yang disebut di bawah ni, ada kat bawah ni lagi. Dia panggil keesaan pada af'al. Keesaan pada perbuatan Allah. Allah tak berkongsi dengan siapa-siapa untuk buat. Tidak. Jadi apa yang berlaku, walaupun habuk terbang sebesar zarah, habuk terbang, ia adalah takdir ataupun qada dan qadar daripada Allah, walaupun sedikit, walaupun apa saja yang berlaku. Cuma pada pandangan kita ia buruk, ia jahat, tu pandangan kita.
Tapi pandai itu kita kata jahat. Sedangkan Allah, kita ni hak milik Allah. Bila Allah nak buat yang kita pandang jahat, yang kita pandang tak elok, kita yang kata tak elok. Allah tu, kita ni milik Allah. Jadi Allah nak buat je lah. Tak ada baik dan buruk. Contohnya kursi ni kita buat. Pada pandangan kursi, boleh tak kata macam tu? Pada pandangan kursi, kita ni baik, kita ni buat benda baik ke buat benda jahat? Pada pandangan kursi, kita buat benda jahat. Kita letak punggung kita kat atas dia. Pada pandangan dia, kalau ada pandangan lah, pandangan kursi ni, kita jahat. Sebab apa letak punggung? Tempat keluar najis letak atas aku. Tapi bagi kita, jahat ke duduk ni? Tak. Inilah benda yang adil, iaitu meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, pada pandangan kita. Sebab ni aku punya suka hati aku lah. Aku nak pecahkan pun boleh. Aku punya. Mana dia jahat? Tapi pandangan dia, apa ni? Lepas-lepas buat elok-elok tu aku pecahkan. Rugilah. Pandangan dia rugi. Pandangan kita suka hati aku punya. Macam tu juga kita. Allah nak buat apa atur. Tak ada masalah. Sebab memang Allahnya. Mana ada kita ni Allah punya, milik Allah. Maka mana ada yang tak elok bagi Allah? Mana ada yang tak elok bagi pandangan Allah? Tak boleh sebut macam tu sebenarnya. Mana ada Allah ada pandangan kan? Maksudnya mana ada tak elok, mana ada jahat. Macam kita lah. Mana ada kita buat apa-apa, mana ada jahat. Kita buat ni, kita letak kat sini. Pandangan meja ni bagi kita, jahat lah kita sebab duduk tekan-tekan dia. Duduk letak macam-macam kat dia. Kesian dia penat. Mana boleh? Itu pandangan kau punya pasal. Tapi kau ni aku punya, aku buat, aku beli. Sekali aku nak buat apa pun. Nampak perbezaan? Macam tu kita dengan Allah. Sebab tu dia kata di sini, Maha suci Allah daripada tiap-tiap kejahatan. Habis yang berlaku jahat tu Allah yang takdirkan. Kudrah dan iradah Allah. Semua perkara-perkara yang jahat di atas muka bumi ni. Bukan kita buat sendiri. Saya bimbang takut orang akan berpegang bahawasanya yang jahat bukan daripada Allah. Maka pahaman dia, pahaman Mu'tazilah, keluar daripada jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bila dia kata yang jahat adalah daripada dirinya sendiri, yang macam biasa orang cakap kan, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Cakap tak apa, pegang macam tu Mu'tazilah. Pegang macam mana? Yang jahat memang betul Allah takdirkan buat. Yang jahat memang betul aku yang buat. Bukan Allah takdirkan. Yang baik je Allah takdirkan. Mu'tazilah lah kita. Habis yang cakap tu boleh ke? Boleh. Yang baik daripada Allah, yang jahat daripada diri saya sendiri. Tapi hakikatnya dalam hati semua daripada Allah, hakikatnya. Dan kita juga tak boleh kata perkara yang jahat tu di luar medan ta'lim, di luar daripada kuliah, haram kita kata. Kau nampak tak dia mencuri tu? Nampak? Kau nampak ada mencuri? Nampak? Itu takdir Allah tu. Haram, dosa besar cakap itu. Hakikatnya memang Allah takdir. Boleh cakap? Tak boleh cakap. Habis tu macam mana? Tangkaplah orang mencuri. Nampak ada punya situ. Hanya boleh bercakap perkara ni hanya dah ketika pengajaran, pembelajaran sahaja. Luar tak boleh cakap dah. Luar tak boleh cakap. Cakap haram. Cakap macam mana? Luar tu maksud bukan dalam ajar, tak boleh waktu belajar dan mengajar. Tak boleh. Tengok tu. Tu kena bunuh. Semua Allah takdirkan dia bunuh. Nak macam mana? Tak boleh salahkan dia. Kena salahkan dia lah weh. Tapi hakikat dalam hati. Hakikat semua Allah yang takdirkan. Sejak azali lagi. Itu kena ngaji tauhid Pak. Rukun iman yang keenam ramai orang yang terpleot. Tadi tergelecah, ni terpleot pula. Itulah. Ramai yang salah faham berkaitan dengan rukun qada dan qadar. Untung baik dan untung jahat. Sebab tu dia untung jahat. Sebab mana ada bagi Allah tu rugi. Sebab jahat bagi kita tu Allah yang takdirkan juga. Apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini semua adalah iradah, kehendak Allah. Dan semua adalah kudrah, perbuatan ataupun kekuatan Allah yang buat tu. Tak ada pun kita sikit pun. Bukan kita kongsi dengan Allah. Allah bagi kita kekuatan. Maka, aku nak tengok engkau buat baik ke engkau buat jahat. Tapi kekuatan aku dah bagi. Itu bukan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ramai orang tersilap kat situ. Sebab dia ikut logik. Habis tu kalau macam tu, kita ni macam patung lah, kan? Macam semua telah diprogramkan. Tahu pun kau. Sedar pun diri. Sedar diri. Kita ni macam kena program dah. Ya. Buat ni, ya. Jadi sekarang kita ada nilai tak? Tak ada nilai. Baru terasa hamba. Kalau tidak kita rasa macam Tuhan pula kita ni. Tapi kena ngaji lagi lah bab tu. Qudrah dan iradah panjang. Atau perbahasan rukun iman yang ke-6. Ramai orang kat situ. Ramai orang silap kat situ. Kita sambung lagi. Wa tabarakasmuk
maha suci ia, dan berkat pada yang menyebut namanya. Siapa sebut nama Allah tu berkat lah akan pekerjaan yang dikerjakan. Siapa sebut nama Allah sebelum buat kerja, berkat. Apalah cerita macam tu je. Wa ta'ala jadduk, yakni maha tinggi qadar engkau Tuhanku, yang maha besar engkau. Qadar, qada dan qadar, takdir lah bahasa kita. Dia qada dan qadar ni pun ada khilaf. Kita akan bahas insya-Allah bila masuk bab tauhid. Maha tinggi qadar. Okey. Kalau bahasa lain boleh kita kata perancangan tu terbaik. Qadar, takdir kan perancangan. Perancangan Allah itu yang terbaik. Maha tinggi itu terbaik, maksimum. Kita tak nampak, tapi sebenarnya itu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita pernah berlaku kat hidup kita. Kita ingat Allah, habislah kena buang kerja, habislah rupa-rupanya nak dapat kerja, lah nasib baik kena buang kerja. Kita tu pula lepas pada tu kan. Tu lah. Tu yang terbaik tu. Kita nampak macam alah habis lah. Dulu habis kan macam ni, hidup dia macam ni. Tiba-tiba rupanya umur 40, oi, macam ni aku sanggup. Kalau aku tahu awal-awal, aku sanggup, memang tak apalah, lalulah jalan yang sama, aku tak ada masalah. Susah ke apa, sebab 40 habis sekali dengan sebab tadi, dia jadi okey. Dia nak yang umur 40. Waktu ketika umur 20, dia serabut kan. Kenapa? Kerana perancangan Allah yang terbaik. Perancangan Allah yang terbaik. Itu maha tinggi qadar. La ilaha ghairuk, tidak ada yang menjadikan, yang memberi rezeki. Tu dia tambah-tambah. Yang disembah, yang lain daripada engkau, tiada yang dahulu, tiada yang kemudian. La ilaha ghairuk, tidak ada ilah melainkan ghairuk, melainkan engkau. Tu je asalnya. Tapi dia terjemahnya iaitu dia bagi makna iaitu tidak menjadikan. Maksud tidak menjadikan apa-apalah, hanya engkau je menjadikan. Sekecil-kecil hingga sebesar-besar perkara, apa sahaja engkau yang jadikan. Baik pun kau jadikan, buruk pun kau jadikan, benda simple, virus bergerak pun kau jadikan, abuk terbang pun kau jadikan, lebih-lebih lagi perbuatan manusia yang lebih besar-besar lagi kau jadikan, perang bom semua kau jadikan. Betul? Tiada yang menjadikan. Yang memberi rezeki, semua Allah bagi rezeki. Yang disembah, yang lain daripada engkau, tak ada. Tiada yang dahulu, tiada yang kemudian. Apa? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal wal akhir. Hati-hati nak terjemah ni, nak faham huwal awwal wal akhir ni. Kalaulah tak faham sungguh, kita kata Allah yang paling awal. Sebab Allah kata huwa, dia Allah tu. Huwal awwal, Allah yang paling awal. Huwal akhir, Allah yang terakhir. Kalau kita faham sekali lalu sebelum semua ni ada, Allah ada dulu. Faham macam tu kan? Allah ada dulu. Akhir, lepas semua ni tak ada, baru Allah tak ada. Macam tu kan? Sebab Allah last. Bukan macam tu. Maksud huwal awal adalah qadim ataupun qidam. Huwal akhir maksud baqa. Jadi huwal awal maksudnya tak ada awal. Sebab tu saya selalu sebut dulu-dulu. Kalau perasan mula-mula kita ngaji kita ni, saya sebut. Kadang-kadang kalau kita baca ayat Quran dan kita baca terjemahan, kita jadi sesat. Dulu saya sebut, dulu lama lah, 2 tahun lepas kot. Ada tak 2 tahun dari sini? 2 tahun lepas kot. Kita ambil Quran, baca terjemahan, sesat. Wih, takkan sesat. Quran tak sesat. Terjemahan tu bukan bahasa Quran, tu bahasa Roman. ABCD kan terjemahan kan bahasa Melayu. Tu bukan Quran. Betul bukan Quran. Yang Quran bismillah tu, alhamdulillah tu, saya kata bukan yang tu sesat, yang baca terjemahan tu. Bukan terjemahan tu sesat, orang yang baca tu. Ambil terjemahan, buka, baca, sesat. Antara yang boleh sesat ayat ni, huwal awwal wal akhir, dia yang awal, dia yang akhir. Apa macam ni kita nak faham? Maksud awal adalah tidak ada awal. Tu maksudnya. Qadim kan tidak ada awal. Maksud akhir adalah tidak ada akhir. Nampak? Ayat Quran kita baca huwal awal, dia yang paling awal. Huwal akhir, dia yang terakhir. Maksudnya dia tak ada awal, dia tak ada akhir. Sekarang ni dia awal ke akhir? Quran cakap lain lah. Nampak? Kita tak cukup ilmu yang kita kena ada dengan ilmu balaghah, kena ada ilmu mantik, badi', macam-macam ilmu kita. Tak masuk ilmu lughah, ilmu sarah, nahwu, macam-macam ilmu. 18 hingga 25 ilmu yang ada untuk kita faham apa maksud huwal awal wal akhir. Akhir sekali setelah kita ada ilmu semua tu, jika ada, setelah mengaji sungguh berapa puluh tahun tak tahulah, barulah kita tahu rupanya huwal awal tu maksud
tak ada awal. Dia yang awal tu maksud dia tak ada awal. Allah kata dia yang awal, maksudnya Allah tak ada awal. Allah sebut dia yang paling akhir, maksudnya Allah tak ada akhir. Nampak tak? Bertentangan dengan apa Allah kata, kan? Kalau kita fikir selapis. Tapi kalau kita ngaji, oh, huwal awal tu maksud qidam, dengan maksud Allah ada, tidak didahului dengan tiada. Dia jadi gitu perbahasan tauhid. Jadi maksud awal adalah tidak ada awal, maksud akhir adalah tidak ada akhir. Nampak? Bertentangan. Jadi boleh ke, berani ke baca Quran terjemahan? Berani baca. Sebab maksud kita tengok, oh, maksud lain. Tu rupanya terbalik maksud dia. Macam mana? Terbalik. Yang kita faham lah yang terbalik. Jadi tu hati-hati orang yang selalu membaca terjemahan. Hati-hati. Takut salah faham. Bukan takut, memang akan salah faham. Tak percaya, sekarang juga buka terjemahan, tutup mata, belek, baca terjemahan, terangkan kita orang. Tengok apa jadi. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Kita nak terjemahkan apa, surah yang paling mudah, lakum dinukum waliyadin pun tak boleh. Lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, aku agama aku, kan? Maksud dia? Tu pun tak boleh dah. Kamu tu orang kafir lah kot, kan? Kamu agama kamu, aku tu orang Islam, agama aku. Kan daripada awal, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir. Wahai kafir. Boleh tak cakap kafir kat orang kafir? Boleh Quran cakap, tiba-tiba orang kafir kata, tak sampai hati kau cakap aku orang kafir. Lah, kau orang kafir ke? Ada orang kafir terasa hati bila kata dia kafir. Kau tak baik, jangan cakap kafir, cakap lain. Pelik sungguh kadang-kadang. Kadang-kadang orang kafir okey je, orang Islam pula yang tak okey. Dia kata, tak elok lah kata orang kafir tu kafir. Orang tu kafir. Quran kata, qul katakanlah, ya wahai orang-orang kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ujung tu, lakum dinukum waliyadin. Aku agama wahai orang kafir, engkau agama engkau wahai orang kafir. Jangan kacau agama aku pun tak kacau agama kau, kan? Maknanya kalau kita faham sekali lalu, kena pergi dakwah orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Jangan kacau orang kafir punya agama. Biarlah. Tak payah pergi dakwah. Nabi suruh dakwah. Nabi suruh dakwah tu dah siap masak. Kita dah makan lama dah, ulama bagi tahu. Kena dakwah. Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan cakap, macam-macam dakwah. Dakwah dengan perbuatan tak cakap, tapi kita buat baik dengan orang kafir sebelah rumah. Dakwahlah tu. Dakwah dengan cakap, Islam ni agama yang benar gini-gini. Kena dakwah, kan? Itu ambil kat mana tu? Ambil kat Quran. Mana ada? Quran kata lakum dinukum waliyadin. Aku agama aku, engkau agama engkau. Kau jangan kacau agama aku tak kacau agama engkau. Tak payah dakwah. Tapi kenapa berlambat-lambat ada pertubuhan untuk dakwah? Memang kena dakwah. Habis ayat Quran cakap, nampak? Bertentangan. Ayat Quran kata jangan kacau. Bahasa lain, jangan kacau agama lain lah. Tapi tiba-tiba kita kacau agama lain. Kacau tak? Kira kacau lah tu. Bukan kacau maksud ubah agama, bukan. Maksud kacau tu kita masuk Islam. Dia agama dia Hindu, kita kata masuk Islam lah, bagus. Tak kacau ke tu? Kacau lah tu. Bukan kacau maksud kau sembah tu tak cerdik, kau ada otak, tu kacau juga. Bukan kacau tu. Maksud kacau tu, kembalilah kita kepada agama yang sebenar, agama fitrah, iaitu agama Islam. Ini adalah agama yang benar. Dia agama Kristian, dia agama Hindu, dia agama yang lain-lain lah, Buddha. Kita kacau tu. Sedangkan Quran kata lakum dinukum waliyadin. Aku agama aku, engkau agama engkau. Nampak? Salah faham. Itu bukan maksud dia. Habis maksud dia apa? Lakum dinukum waliyadin. Maksud dia tak ada maksud. Habis tu maksud dia apa? Ayat tu telah dimansuhkan. Maknanya ada ayat nasakh dan mansuh. Apa benda pula tu? Ayat Quran ada yang dipanggil nasakh mansuh. Iaitu ayat Quran dia turun awal-awal Islam macam tu. Tapi ujung-ujung akhir-akhir Nabi nak wafat tu akan turun ayat yang lain yang membatalkan ayat yang sebelum. Banyak ayat Quran macam tu. Ayat Arab pun macam tu, kan? La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk. Minum boleh, tapi dengan syarat. Ketika minum jangan sembahyang. Tunggu hilang mabuk baru sembahyang. Maknanya boleh ke? Ada ya Quran. Cari surah apa tu? Cari, ada dalam Quran. Boleh cari. Surah boleh minum arak. Dengan syarat jangan sembahyang. La taqrabus salah, jangan kamu sembahyang wa antum sukara ketika kamu mabuk. Nak mabuk boleh. Ayat tu dah mansuh. Baca lah. Sebab tu kata bahaya macam terjemahan. Bahaya. Samalah juga ni.
dia yang dahulu, dia yang kemudian. Tiada yang dahulu, tiada yang kemudian. Itu ni, tiada yang dahulu, tiada yang kemudian. Maksudnya Allah ada, sebelum ada tu tidak didahului dengan tiada. Maknanya Allah ada, lepas tu sebelum tu ada. Ada, tak habis-habis. Lepas tu Allah lepas ni ada. Lepas ni ada, tak habis-habis. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tak habis. Tak habis. Oh, macam mana tu? Tak boleh fikir. Kenal Allah dah, cukup. Kenal Allah dalam masalah tu lah. Kita ada tak? Ada. Semalam ada. Ada. 2 hari lepas ada. Ada. Bulan lepas ada. Ada. Tahun lepas ada. Ada. 10 tahun lepas ada. 30 tahun lepas ada. 50 tahun lepas tak ada. Kita ada didahului dengan tak ada. Senang je. Mana kita bukan qadim, bukan qidam. Kita bukan huwal awal, bukan. Sebab kita ada yang didahului dengan tiada. Walaupun kena susah. Lepas ni kita ada. Lepas ni ada. Agak-agak lah. Ada. Agak-agak 200 tahun lagi ada. Tak ada. Mana kita bukan bakok. Simple aja. Allah tidak. Allah lepas ada. Lepas ni ada. Lepas ni ada. Sampai bila? Infinity. Boleh infinity. Tak habis-habis. Habis tu. Okey. Kena Allah dah. Itu jadi hebatnya. Itu jadi rasa kehebatan Allah. Senang je nak faham qadim, qidam dengan bakok. Senang je. Jadi itu maksud wal awal wal akhir, yang tiada yang dahulu dan tiada yang kemudian, tu maksud dia. Maka apabila membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kau dah apabila membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yakni aku pohon di kau bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan daku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni kena kutuk. Kena rejam maksudnya syaitan yang kena rejam. Apa maksud rejam? Rejam tu rojim lah. Masalah tu lah. Sebab bahasa Melayu sepatut pakailah bahasa Melayu. Rejam tu rojim. Syaitanir rajim. Jadi ambil bahasa Arab, jadikan bahasa Melayu, ubahlah sikit bunyi rejam. Soalannya apa maksud? Apa maksud rejam? Kita pun ambil rejam. Rejam tu lah, rejam baling batu. Itulah problem orang Melayu tu lah. Sebab bahasa dia terlalu banyak ambil bahasa Arab. Jadi payah nak faham. Bahasa kita tu payah nak faham. Maksud rejam ni bukan kena rejam macam tu. Maksud rejam adalah, ataupun rojim adalah yang jauh dari rahmat Allah. Tu maksud rejam. Ataupun rojim. Bukan rejam. Rojim. Bukan rejam. Rojim tu maksudnya jauh dari rahmat Allah. Bila jauh dari rahmat Allah, maksud rojim maknanya kena kutuk lah. Tu maksud kena kutuk. Terkutuk. Sebab jauh daripada rahmat Allah. Jadi rojim adalah jauh daripada rahmat Allah. Jadi syaitan yang kena rejam, bukan kena baling rejam tu, bukan maksud tu. Maksud aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang jauhnya syaitan ni dari rahmat Allah. Sebab tu jadi syaitan. Aku nak berlindung dengan ini. Aku tak nak. Aku nak yang dekat dengan rahmat-Mu ya Allah. Bukan rejam tu maksud rejam tu. Bukan rejam tu. Dan apabila dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, panjang lagi. Maka maknanya aku minta tolong dengan nama Engkau pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku. Bismillah dengan nama Allah kan. Sebab tu nak buat apa-apa, setiap sesuatu disunatkan membaca Bismillah. Sunat baca Bismillah. Kalau tak baca Bismillah, perbuatan tu akan tak cantik lah. Perbuatan kita tu akan tertolak, boleh kita kata tak cantik lah. Jadi aku minta tolong dengan nama Engkau pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku. Tu Bismillah. Bismillah tu dengan nama Allah. Ialah yang mempunyai lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk. Lemah lembut, kasih sayang. Dia tujuan kat sini sebut lemah lembut, kasih sayang untuk menjelaskan, menafsirkan Ar-Rahman. Dengan memberi rezeki, lagi kasih sayang akan segala hambanya yang mukminin. Dia nak terjemah Ar-Rahim. Jadi Bismillah dengan nama Allah, itulah aku minta tolong dengan nama Engkau pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku. Tu Bismillah. Nak terjemah yang tu je, nak tafsir yang tu. Ar-Rahman ialah yang mempunyai lemah lembut dan mempunyai kasih sayang atas segala makhluk. Kat situ, tu Ar-Rahman. Ar-Rahim dengan memberi rezeki, lagi bukan. Ar-Rahman kat sini ialah yang mempunyai lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk dengan memberi rezeki. Dia gunting kat situ. Itu Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman. Lagi kasih sayang akan segala hambanya yang mukminin, itu Ar-Rahim.
Apa beza Ar-Rahman Ar-Rahim ni? Bezanya dikatakan ini ialah mempunyai lemah lembut dan mempunyai kasih sayang atas segala makhluk. Dengan maksud Allah bagi rezeki, dengan memberi rezeki, Allah bagi rezeki, Allah bagi semua nikmat-nikmat pada semua makhluk dengan sifat Rahman Allah. Sifat Rahman, sifat lemah lembut, sifat kasih sayang Allah. Boleh kita kata gitulah. Setengah kita dia kata sifat borosnya Allah. Ada juga Rahman tu diterjemah bukan lemah lembut, bukan kasih sayang, boros. Boros macam mana? Boros betul lah, boros. Orang kafir tak sembah Allah, kutuk Allah lagi. Jadi orang yang terkaya di Pahang, gocok tong. Dia paling kaya. Paling kaya. Hidup lagi dia? Tak hidup dah. Tak. Dah habis dah? Dah habis dah. Tempat-tempat orang kaya-kaya tu semua dia tak sembah Allah tu. Dia kata Allah tu bukan Tuhan, tapi dia jadi orang paling kaya. Allah siapa yang bagi tu? Tuhan dia ke bagi? Buddha ke bagi? Taklah. Siapa yang bagi? Allah lah bagi. Kenapa Allah bagi? Dengan sifat boros. Atau kita nak pakai ayat kitab kita boleh. Dengan sifat lemah lembut lagi kasih sayang. Tak sembah aku. Tak apalah. Bagi lagi. Bagi. Yang ni sembah ya. Yang ni sembah aku pun bagi juga. Sembah aku bagi juga. Tu tak sembah aku bagi lebih lagi. Kenapa bagi lebih? Kasih sayang ataupun boros. Dia beza. Orang yang hartawan dengan orang yang boros beza tau. Orang hartawan dan dermawan, dia akan bagi contoh, masjid nak pakai dia akan bagi. Berapa? 100,000. Hartawan dermawan. Tapi tak boros. Itu bukan boros. Itu kalau katalah orang tu tak suka dia, orang tu pancitkan tayar kereta dia. Dia agak bagi duit dia. Dia tak bagi walaupun dia dermawan. Tapi boros tak? Nak pakai berapa? Nak pakai 100,000. Bagi dia 20 juta. Boros tak? Boros. Tu Allah. Itulah dia Allah. Masuk bagi ikut dan. Boleh kata macam tu tak? Pada binatang bagi, pada jin bagi, pada manusia bagi, pada malaikat, semua Allah bagi. Bagi pula bagi secara boros. Buktinya berapa banyak baju kita dalam hari. Berapa banyak yang pakai. Itulah boros tu. Tapi boros tak berdosa lah. Boros kita lah boros. Allah juga boros bagi. Sepatutnya bagi 2 helai dah. Banyak ada. Yang pakai berapa helai? Banyak. Okey, pakai 10 helai. 10 helai cukup lah. Cuba tengok dalam hari. Balik cek. Berlambak yang tak pakai. Perempuan lagi ya. Buat koleksi. Lepas beli. Lepas kat baju. Rasa macam nak beli baju. Beli baju lagi. Rasa macam nak beli baju. Beli baju lagi. Lepas tudung. Nampak nak pakai yang tu juga. Yang tu lah. Beli bukan main. Boros lah tu. Siapa yang boros ni? Allah yang bagi. Bukan kita. Allah yang bagi. Secara ikut keperluan dia, tak perlu pun tudung sampai 30. Tak saya balik tengok orang rumahnya tudung ada 30. Berani kat jari ya. Ada 30. Cuba jari. Walaupun kita tak kenal, berani kat jari 30 ada. Cuba jari tudung dia. Kenapa banyak sedangkan 3 pun rasa dah lebih dah. Borosnya Allah bagi. Walaupun dia hanya memerlukan 3, Allah bagi banyak-banyak. Malah tak berdosa pun, ada banyak pun. Bukannya boros membazir saudara setan. Tak ada masalah. Cuma nak bagi tu, Allah bagi tu lebih daripada yang kita nak. Kita boleh tak nak makan nasi sepinggan? Boleh. 10 pinggan pun boleh. Sekarang pun boleh makan. Duit ada nak makan 10 pinggan. Maknanya Allah bagi lebih. Sedangkan bagi cukup-cukup dah. Habis nasi, habis duit. Tapi tak, borosnya Allah. Itu nak sebut boros. Itu maksud Rahman, lemah lembut. Orang kafir ke, orang Islam ke, semua Allah bagi ikut dan. Boleh kata ikut dan. Ikut dan lah. Sebab ada orang yang kerja. Allah bagi dia 1,000 je sebulan. Kerja bukan main, berpeluh-peluh. Ada orang kerja macam ni. Tahu apa? Sign. Gaji 60,000. Boros Allah bagi. Tak kira, main bagi je. Bagi. Logiknya, yang keluar peluh-peluh tu lah yang bagi mahal banyak-banyak. Yang kerja buat rumah peluh-peluh dengan tulang 4 kerat dia, itulah 60,000. Tapi yang ini je, arkitek, AR, IR, sign je laku. Berapa gaji sebulan? 60,000. Oi, gerak macam ni aku pun boleh. Try sign tengok, laku tak laku? Tak laku sign kita. Tak ada IR, tak ada AR. Jadi Allah bagi, ya Allah bagi. Bagi pula secara boros. Itu maksud Ar-Rahman. Ataupun di sini lemah lembut, kasih sayang. Bolehlah juga atas segala makhluk dengan memberi rezeki.
Okey, Ar-Rahim pula. Ar-Rahim ni lagi kasih sayang akan hamba-Nya yang mukminin. Orang yang beriman di akhirat nanti Allah akan bagi kasih sayangnya dengan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim hanya di akhirat. Maksudnya nanti sama berat. Sama berat tak apa. Masuk syurga. Kasih sayang tu. Kasih sayang Allah. Dah masuk neraka dah. Masuk neraka, Allah keluarkan, masuk syurga. Kasih sayang. Kita nak rahim Allah ni. Malah logiknya orang kalau dia buat dosa, maka dia akan, orang Islam beriman dia dosa, dia akan direndam dalam neraka jahanam kan. Habis dosa dia masuk syurga sebab dia orang Islam, iman kan, masuk syurga. Logiknya kalaulah bukan dengan sifat rahim Allah, katakanlah dosa yang dia banyak, dia duduk dalam neraka 30 juta tahun, katalah dosa dia banyak. Lepas habis dosa dia keluar masuk syurga kan. Okey, kalau masuk syurga, sepatutnya masuk syurga dalam 10 juta tahun dah. Sebab apa? Banyak mana pahala dia? Kalau dia dibakar untuk habiskan dosa dia selama 30 juta tahun dengan dosa yang banyak-banyak dia buat, bila dah habis dosa, okey, keluar, dia akan ada pahala dia. Pahala dia banyak mana? Adalah banyak ni. Cuma habis pahala, keluar daripada syurga. Kenapa syurga kekal selama-lamanya? Pernah terfikir tak? Orang Islam, orang beriman, dia akan masuk neraka. Orang yang berdosa lah, yang asi, dia akan masuk neraka. Bila habis dosa dia akan masuk syurga. Masuk syurga kekal. Masuk neraka kerana nak habiskan dosa. Kalau ikut adilnya, masuk syurga pun ikut pahala kau Pahala dia banyak mana? Buat macam tu, habis pahala dah. Keluar. Tapi masuk syurga kekal. Masuk neraka sekadar dosa yang dia buat. Untung lah tu. Itu rahim Allah. Itu rahim Allah. Tu masuk rahim tu. Lagi kasih sayang akan segala hamba-Nya yang mukminin, boleh buat bracket ke di akhirat. Di akhirat. Dan apabila membaca Fatihah hingga akhirnya dah habis cukup tu. Ingatkan boleh habis? Tak boleh habis. Kena satu kali lagi baru habis. Habis pun bukan habis semua. Kita berhenti dekat hilang dah pula. Okey, dan apabila membaca Fatihah. Tadi bismillah kan? Dan apabila membaca Fatihah, mana? Hilang dah. Subhana rabbil azim. Dan apabila membaca Fatihah bismillah, maka lemah lembut lagi segala makhluk dengan memberi rezeki. Apabila membaca Fatihah. Okey. Dan apabila membaca Fatihah, muka surat 15. Yang Rumi muka surat banyaklah juga habis hari ni. Nombor 6. Ada nombor rupanya yang Rumi. Nombor 6. Wallahu a'lam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.